Okey, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini bertemu lagi kita pada sesi kedua pengajaran dan pembelajaran sejarah bersama Cikgu Nurul. Hari ini 4 Februari 2021. Cikgu akan ajar kamu tajuk baru. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa kemahiran dan juga pengetahuan yang perlu kamu kuasai pada hari ini. Okey, pada hari ini cikgu akan ajar kamu tentang tajuk ruang dan masa dan juga peristiwa sejarah yang berlaku dalam hidup kita ataupun dalam Malaysia dan juga dunia. Okey, pada akhir pengajaran ini, kamu akan dapat membezakan sekurang-kurangnya 3 konsep ruang dan masa dalam sejarah. Yang kedua, dapat menghuraikan 3 sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Maknanya hari ini kamu akan menguasai 2 kemahiran, iaitu apa konsep ruang dan masa dan juga sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Dan sebelum tu cikgu nak awak buka buku teks ke surat 10. Okey, inilah tajuk baru yang kamu akan pelajari. Tajuk yang pertama ialah ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alam. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan juga zaman Masihi. Okey, kenapa kita perlu mengetahui urutan masa? Ini adalah untuk memudahkan sejarawan mengkaji peristiwa yang telah berlaku. Urutan masa ni kita panggil sebagai kronologi. Konsep masa pula ada 3, iaitu dekad, abad dan juga alam. Okey, konsep masa dibahagikan mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan juga zaman Masihi. Zaman sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Manakala zaman Masihi ialah zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Okay, kita tengok dulu zaman sebelum Masihi. Zaman sebelum Masihi kita panggil SM, sebelum Masihi, bermakna sebelum kelahiran Nabi Isa. Okey, 10 SM, 20 SM. 10 SM ni adalah peristiwa yang berlaku dengan lebih cepat ataupun lebih hampir dengan kehidupan kita. Manakala 20 SM ni dia berlaku lebih lama ataupun jauh daripada kehidupan kita. Okay, 10 Masihi. 10 Masihi ni bersamaan dengan 10 tahun. Dan 10 tahun kita panggil dia sebagai satu dekad. 100 Masihi, 100 tahun bersamaan dengan satu abad. Manakala 1000 Masihi, iaitu 1000 tahun bersamaan dengan satu alam. Jadi cikgu harap kamu dapat faham tentang rajah garis masa ini. Yang seterusnya ialah kronologi peristiwa sejarah yang berlaku di sekolah kamu. Okay, ini adalah contoh yang berlaku di sekolah. Okay, contohnya pada bulan Januari biasanya sekolah akan bermula, tetapi tahun ni sekolah tak bermula lagi kan, kamu masih belajar online di rumah. Okay, ini adalah yang berlaku pada bulan Januari. Okay, pada bulan Februari pula kita tengok kronologi peristiwa yang berlaku kat sekolah kawan kamu ni. Ada sukan. Pada bulan April ada hari kantin. Bulan Ogos ada sambutan hari kemerdekaan. Dan juga pada bulan Oktober ada hari anugerah kecemerlangan. Okay, ini adalah kita bagi kronologi. Bulan 1 apa yang berlaku. Macam kamu bulan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Daripada kamu merangkak, lepas tu kamu boleh berjalan. Seterusnya kamu boleh berlari, masuk ke sekolah, masuk ke sekolah tadika, pasti. Lepas tu kamu masuk darjah 1 sampailah darjah 4. Itu adalah kronologi peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kamu. Ruang sejarah yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Okay, dia boleh mengkaji macam-macam peristiwa politik, contohnya berlaku parti, pilihan raya, ekonomi dan sosial. Okay, contohnya sekarang ni berlaku PKP kan. Ini adalah satu peristiwa sejarah yang berlaku dalam hidup kamu. Tak pernah seumur hidup berlaku PKP. Tiba-tiba tahun 2020, tahun 2021, kamu belajar online di rumah. PKP DPR bersama guru-guru. Dan tahun ni berlaku sejarah juga dekat dalam hidup kamu, dalam kehidupan kamu. Kamu tak pernah lagi pergi sekolah sampailah hari ni 4 Februari 2021.
Okay, ruang dan masa memudahkan kita untuk memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Oleh itu, kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Okay, ini maknanya bila kita faham sesuatu peristiwa, kita dapat tulis. Kita dapat tulis diary, kita dapat tulis dalam penulisan kita, kamu dapat buat karangan apa yang berlaku dalam sesuatu kehidupan. Kita akan masuk tajuk yang kedua, itu sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okay, setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Hal ini boleh dilihat pada hari kecemerlangan akademik sekolah. Sekolah mengadakan hari anugerah kecemerlangan akademik untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Hari anugerah kecemerlangan akademik dapat menaikkan semangat murid untuk belajar lebih tekun. Okay, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okay, di sekolah kamu biasanya kita buat hari anugerah kecemerlangan akademik dekat sekolah kita. Apa hari anugerah kecemerlangan akademik ni? Okay, ni biasanya akhir tahun kamu dapat datang ke sekolah, dapat terima anugerah, dapat terima sijil, hadiah. Ibu bapa kamu dijemput datang ke sekolah untuk melihat pencapaian kamu, untuk melihat kecemerlangan kamu. Okay, kenapa? Sebab apa kita buat peristiwa ini? Kenapa kita buat hari anugerah kecemerlangan ini? Ia adalah untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Tapi di sekolah kita bukan sahaja bidang akademik, kita ada orang murid yang cemerlang dalam kurikulum, murid yang cemerlang dalam nilam, dalam frog, dalam sasiah. Okay, ini semua kita bagi, kita hargai murid ini dan kita wujudkan hari anugerah kecemerlangan. Okay, seterusnya, kenapa? Apa akibat bila cikgu buat hari anugerah kecemerlangan ni? Okay, ia dapat menaikkan semangat murid untuk belajar dengan lebih tekun. Okay, kalau bidang kurikulum, kita dapat menaikkan semangat murid untuk menyertai sukan. Okay, kalau dari anugerah tokoh nilam, kamu akan belajar ataupun kamu akan membaca dengan lebih rajin. Okay, ini adalah sebab dan akibat sesuatu peristiwa. Okay, ini adalah contoh gambar yang hari anugerah kecemerlangan yang berlaku di SDKC Funyi 4. Okey, seterusnya, peristiwa mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita juga mempunyai sebab dan akibat. Tanah air kita dijajah oleh pihak British. Rakyat berjuang membebaskan tanah air sehingga berjaya mencapai kemerdekaan. Okey, peristiwa yang berlaku iaitu kemerdekaan negara kita pada 31 Ogos 1957. Kenapa? Kenapa kita minta kemerdekaan? Ini adalah kerana British pada masa itu telah menjajah tanah Melayu. Okey, apa akibat, apa kesan daripada kemerdekaan tanah Melayu? Rakyat dapat berjuang untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajah. Okey, ini dapat menaikkan semangat cinta akan negara. Okey, ini adalah contoh penentangan terhadap Malaysian, apa yang dibuat oleh orang pada masa itu untuk menentang British. Ini adalah peristiwa kemerdekaan tanah Melayu iaitu 31 Ogos 1957. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa yang telah berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah. Okey, contohnya kita di hari sukan. Di hari sukan, kenapa nak buat hari sukan? Sebab untuk mencukir bakat murid, untuk meningkatkan semangat sukan dalam diri kamu kan. Okay, apa akibatnya? Bila kita buat sukan, bila sekolah buat sukan, kamu akan jadi bersemangat untuk menunjukkan bakat kamu dalam bidang sukan. Kamu akan menaikkan semangat untuk berjuang dalam rumah sukan dan sebagainya. Dan kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa tersebut. Okey, ini adalah muka surat 13. Okey, ini adalah imbas kembali apa yang telah kamu pelajari pada sesi pengajaran cikgu. Yang pertama, cikgu dah ajar kamu tentang pengertian sejarah. Dan yang kedua, sumber sejarah. Kita ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber yang asal. Sumber sekunder adalah sumber yang telah diubah. Okey, manakala kaedah penyelidikan sejarah pula ada 3 jenis. Iaitu arkeologi, kita pergi ke tempat tu, kita cari gali, kita gali tempat tu dan jumpa
artifak, jumpa fosil. Itu arkeologi. Kaedah lisan, kita pergi satu tempat, kita tanya orang tu. Orang kampung ke, tokoh ke. Kaedah bertulis ialah kita tulis semula apa yang berlaku. Kita catat apa yang berlaku, itu adalah kaedah bertulis. Dan hari ini cikgu ajak kamu tentang ruang dan masa. Kita ada zaman sebelum Masihi. Kamu kena faham apa maksud zaman sebelum Masihi, zaman selepas Masihi, apa maksud abad, dekad dan juga alaf. Okay, sebab dan akibat sesuatu peristiwa sejarah, kamu kena faham dan jelas tentang sebab dan akibat sesuatu peristiwa yang berlaku. Okey, murid-murid, cikgu harap kamu faham tentang penerangan cikgu. Kalau ada masalah, kamu boleh bertanya cikgu. Okey, untuk hari ini cikgu akan bagi tugasan dalam Google Form. Okey, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Cikgu harap kamu siapkan tugasan cikgu. Bye-bye.